Kek TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Lokman Hakim. Seperti biasa, ingat di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup separuh muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting jangan lupa untuk pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah, saya nak tanya anda, siapa di sini yang sukakan kepada hiburan? Sebab ada yang kata hiburan ni tak boleh, ada yang kata boleh. Jadi jangan pening sebab pada hari ini kita akan bicarakan tentang hiburan menurut Islam bersama dengan ustazah kita yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa beliau? Jom kita lihat profil guru kita. Tes suara sikit. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Jom kita tanya sikit pandangan ustazah kita, sedap tak suara saya tadi? Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah nak tanya sikit ni. Saya punya suara tadi okey ke ataupun bagaimana ustazah? Boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh ustazah Boleh pergi jauh. Okey, terima kasih kepada ustazah kita iaitu Ustazah Hazirah yang bersama dengan kita pada hari ini iaitu merupakan panitia tasawuf Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Nusa Jaya Gelang Patah Johor. Ya. Apa khabar ustazah? Alhamdulillah. Okey ustazah, hari ini kita nak fokuskan kepada hiburan menurut Islam. Jadi apakah yang menarik yang akan kita belajar pada hari ini? Terima kasih Hakim. Baik, hari ini kita akan membuat ulang kaji subjek tasawuf Islam tingkatan 4 dan sebagaimana yang Hakim tahu manusia ni memang suka kepada hiburan. Jadi bila manusia suka pada hiburan, kenapa dia suka pada hiburan? Sebabnya hiburan merupakan fitrah dalam kehidupan manusia. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana hiburan itu kita boleh laksanakan mengikut syariat ataupun tidak mengikut syariat. Ya, jadi itulah hiburan menurut Islam yang akan kita bicarakan lebih panjang selepas ini. Baik Ustazah, saya difahamkan kita tidak berdua, kita bersama dengan murid-murid yang lain dalam talian. Jadi apa kata Ustazah? Jom kita berkenalan dengan mereka. Baik. Assalamualaikum semua. Okey, itulah dia. Okey, apa khabar semua, sihat ke? Sihat. Okey, handsome, kacak-kacak, cantik-cantik murid dalam talian kita pada hari ini. Baiklah, boleh tak kenalkan nama kerana saya difahamkan hari ini Ustazah kita ada 3 buah sekolah yang berbeza. Ya, betul. Yang pertama dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Nusa Jaya Gelang Patah Johor, merupakan sekolah Ustazah, betul? Ya, betul. Okey, yang kedua dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sutera Sukudai Johor dan yang ketiga Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Said Nasir Ismail Johor Bahru, Johor. Ya, jadi betul. jom kita berkenalan dengan murid-murid dalam talian kita. Mungkin boleh bermula dengan Sahirah. Silakan. Kenalkan nama anda dan juga cita-cita. Dan dari sekolah yang mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahirah binti Bidi. Boleh panggil saya Sahirah. Saya berasal daripada sekolah SMK Taman Nusa Jaya. Okey. Cita-cita saya menjadi seorang cikgu. Ini nak ikut jejak langkah ustazah kita lah ni. Ada gaya. Ya, ada gaya ustazah Ada gaya. Baik. Yang kedua mungkin Akilah, kenalkan nama, cita-cita dan dari sekolah yang mana? Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Akilah binti Abdul Rahman. Boleh panggil saya Akilah. Saya dari sekolah SMK Taman Nusa Jaya. Saya bercita-cita menjadi doktor. Doktor. Doktor Akilah insya-Allah. InsyaAllah. Okey, seterusnya Aliyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Aliyah binti Ali. Saya bersekolah di SMK Taman Sutera.
Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang juru animasi. Okey, baik. Seterusnya Farah. Silakan. Kenalkan nama, cita-cita dan juga dari sekolah yang mana. Silakan Farah. Okey, boleh Farah? Okey, mungkin Farah ada sedikit masalah teknikal, tak apa. Kita pergi yang seterusnya, Dini. Silakan Dini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Akmal bin Hamzah Nur Akmal dari SMK Tusai Nasi Ismail. Cita-cita saya adalah menjadi seorang pegawai tinggi JBJ. InsyaAllah. Ni nama awak panjang lah. Selalunya kawan panggil apa dekat sekolah? Panggil Dini je. Oh, Dini je. Oh, okey. Saya Diki Tazah. Dikirim Tuhan untukmu. Tiba ya. Okey, baik. Seterusnya Aidit. Kenalkan nama, cita-cita dan dari sekolah yang mana? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Isyazul bin Samsul Baharin. Boleh panggil saya Aidit. Saya dari sekolah SMK Tun Syed Nasir Ismail. Cita-cita saya menjadi seorang juru terbang. Okey, terima kasih kepada keenam murid dalam talian kita. Okey, Farah. Farah dah okey ke? Okey. Kalau Farah dah okey, sila kenalkan nama. Assalamualaikum. Nama saya Farah Izzati Rukidana Amidin. Saya dari SMK Taman Sutera. Cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Okey, baik. Jadi kita ada 2 orang guru pada hari ini yang nak ikut jejak langkah ustazah kita. Baik Tazah, sebelum kita nak mulakan kelas, apa kata jom kita buat SOP dulu? Boleh. Okey, saya jemput Tazah ke sini untuk pakai cecair pembasmi kuman. Tazah pakai dulu. Okey, yang kedua saya pula. Bukan apa Tazah, sebab kadang-kadang kita ni suka pegang macam-macam. Jadi mudah-mudahan bila kita pakai cecair pembasmi kuman ini dapat menghindarkan kita daripada dijangkiti wabak COVID-19. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai pelitup separuh muka. Baiklah, sebelum kita nak mulakan kelas bersama dengan Ustazah Hazirah, boleh tak Ustazah saya nak minta izin untuk rehat seketika? Boleh Hakim. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Nurul Hazirah binti Jamaluddin, Panitia Tasawuf Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Nusa Jaya, Gelang Patah, Johor. Baiklah, tadi kita dah dengar pandangan dari Ustazah kita berkenaan mata pelajaran pada hari ini. Jadi jom sekarang ni kita nak dengar pula pandangan dari murid-murid dalam talian kita. Mungkin saya pilih cikgu lah, Cikgu Sahira. Cikgu Sahira, pandangan anda tentang mata pelajaran pada hari ini. Okey, pandangan saya, hiburan merupakan suatu perkara yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Melalui pelajaran hari ini, saya dapat mengetahui hiburan yang dibenarkan dan hiburan yang dilarang. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Sahira. Yang kedua mungkin Ustaz Dini. Pakai kopiah Ustazah. Okey, Ustaz Dini, pandangan anda. Okey, pada pandangan saya, tajuk ini sangat penting untuk murid kuasai kerana dapat memberi panduan kepada kita bagaimana untuk berhibur dengan cara yang betul menurut kaedah Islam. Ya, berhibur tak salah tapi kena ada panduan yang betul. Baiklah, seterusnya Mahira. Silakan. Baiklah, pada pandangan saya, tajuk ini penting kerana hiburan telah menjadi satu kelaziman dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perasaan gembira dalam diri seseorang. Namun, ada adab dan etika yang perlu kita patuhi. Ya, nak masuk tandas ada adab, ada etikanya. Begitulah hiburan, ada adab dan etikanya. Baik Ustazah, saya yakin dan pasti ramai tak sabar untuk mulakan kelas bersama dengan Ustazah. Jadi tanpa buang masa, saya hulurkan kelas ini kepada Ustazah kita iaitu Ustazah Hazirah. Silakan Ustazah. Terima kasih Hakim. Baik, hari ini kita akan buat ulang kaji tajuk hiburan dalam Islam. Jadinya pelajar yang berada di dalam Google Meet dan murid-murid yang berada di rumah, pastikan ada buku teks tingkatan 4 muka surat 120 dan bahan-bahan untuk dijadikan catatan. Baiklah, kita tengok tajuk kita. Hari ini kita akan belajar, kita akan buat ulang kaji semula tajuk hiburan menurut Islam.
Jadi apakah yang kita akan ulang kaji hari ini? Yang pertama adalah berkaitan dengan pengertian hiburan dalam Islam. Baik, yang kedua, konsep hiburan dalam Islam. Okey, kita akan ulang juga berkaitan dengan adab dan etika hiburan dalam Islam. Yang keempat, kepentingan adab dan etika berhibur dalam Islam. Yang kelima, tindakan yang perlu kita lakukan semasa berhibur. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita nak aplikasikan hiburan sebagai suatu ibadah. Baik, kita nak tengok perkara penting yang pertama Hakim adalah pengertian. Tak tahu maka macam mana kita nak pergi kepada tajuk seterusnya. Baik, hiburan dalam Islam ni apa dia? Hiburan ialah suatu perkara yang dapat menghiburkan dan menggembirakan hati seseorang yang selari dengan kehendak syarak. Jadi hiburan menurut Islam ni adalah perkara yang menghiburkan dan menggembirakan. Kalau dia menyedihkan, tu bukan hiburan. Betul. Okay? Betul, dan dia mestilah selari dengan syarak. Barulah kita boleh kata dia menurut Islam. Kalau tidak selari dengan syarak, maka bercanggah dengan syarak. Maka dia bukanlah hiburan menurut Islam. Maaf Ustazah, saya ingin bertanya. Sebab kadang-kadang ramai murid kita mungkin di luar sana keliru. Hiburan yang orang kata boleh ni bagaimana? Mungkin Ustazah ada contoh supaya lebih jelas dan nampak bagi kita semua ni. Okey, kita nak kongsi satu video boleh? Boleh, Ustazah. Okey, silakan kita tengok video ni. Okey, jom kita lihat video yang telah disediakan. Seronok pula Ustazah tengok adik-adik kita main kat taman tu kan. Betul. Itu merupakan video yang murid saya sediakan. Nak tengok macam mana dia, apakah hiburan dilakukan setiap hari. Jadinya Hakim ada tak? Saya antara sukan yang saya minat bola sepak Ustazah. Bola sepak. Oh mantap. Baik, kita nak tengok lagi Hakim. Apa lagi bentuk-bentuk hiburan sebenarnya? Baik, di sini Ustazah sediakan contoh-contoh hiburan lain. Iaitu yang pertama adalah nasyid. Ni nasyid. Ni pelajar sekolah saya bernasyid ni. Kemudian alunan zikir. Alunan zikir. Contohnya kita berzikir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tu contoh alunan zikir yang boleh menghiburkan jiwa. Kemudian membaca novel pun dikira hiburan. Kemudian menonton televisyen dikira hiburan juga. Bersukan dan kemudian mendengar radio. Ini adalah contoh-contoh hiburan yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Baik. Jadinya Hakim kita dah tahu tadi bentuk-bentuk hiburan, tapi kita nak tahu bagaimana Islam menetapkan konsep hiburan. Apakah konsep-konsep? Kalau kita nak buat kerja kahwin ada konsepnya. Okey. Jadi bagaimana kita nak letakkan konsep Islam dalam hiburan? Boleh Ustazah minta Maisarah. Okey. Maisarah, silakan. Konsep pertama ialah membangunkan potensi umat Islam. Yang seterusnya, memenuhi tuntutan fitrah manusia. Yang ketiga, meliputi aspek iman dan akhlak. Keempat, selari dengan kehendak syarak. Dan terakhir, mengagungkan Allah dan mendidik jiwa. Okey, terima kasih Maisarah. Baik, kita tengok dekat sini. Yang pertama iaitu kita pergi kepada yang pertama lah mengagungkan Allah dan mendidik jiwa. Konsep hiburan dalam Islam ini mestilah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengenepikan Allah, mengabaikan Allah, maka dia bukanlah hiburan yang ditetapkan dalam Islam. Kemudian dia adalah yang mendidik jiwa. Kalau melalaikan jiwa, kita tengok hiburan tu melalaikan, maka itu bukanlah ciri-ciri ataupun konsep hiburan dalam Islam. Baik, seterusnya yang kedua, selari dengan kehendak syarak. Mestilah selari dengan kehendak syarak. Apa yang syarak minta? Kalau kita nak berhibur, kena tutup aurat, maka dibenarkan. Kalau kita berhibur, kita menyanyi tapi membuka aurat, maka asalnya harus tapi jadi dilarang pula dalam Islam. Baik, yang ketiga, meliputi aspek iman dan akhlak. Terkandung di dalamnya adalah
iman dan akhlak. Yang membentuk akhlak. Akhlak bagaimana Islam ni? Akhlak-akhlak yang mahmudah. Bukan akhlak-akhlak yang mazmumah, akhlak yang tidak baik. Kalau bentuk akhlak baik, maka dia dikira sebagai konsep dalam Islam. Yang keempat, memenuhi tuntutan fitrah manusia. Hiburan ini, konsep hiburan itu mestilah menepati kehendak syarak dan memenuhi tuntutan fitrah kita sebagai manusia. Dan yang terakhir, membangunkan potensi umat Islam. Walaupun kita berhibur, Hakim, tapi sebenarnya dalam masa yang sama telah meningkatkan lagi potensi kita sebagai umat Islam. Jadi pemain bola sepak yang handal. Mana tahu? Okey. Mana kata Ustazah, hiburan ni bukanlah orang kata menyanyi saja. Ya, betul. Bersukan, alunan zikir, nasyid itu juga merupakan hiburan. Kadang-kadang kita tak sedar kan, kita tak sedar yang itu adalah hiburan dalam kehidupan kita. Okey, baik. Ustazah nak pergi kepada soalan. Kita selang-selikan dengan soalan. Jadinya, dalam kita punya KSSM ini, kita ada satu paper saja, satu kertas soalan yang ada dua bahagian. Iaitu yang pertama bahagian A, yang kedua adalah bahagian B. Bahagian A merangkumi 20 markah. 20 markah dan terdapat 20 soalan objektif pelbagai bentuk. Pelbagai bentuk ni yang macam mana? Nanti kita tengok bentuk-bentuknya. Kemudian bahagian B pula ada 80 markah. Ada 6 soalan diberikan. Kemudian yang awak perlu jawab adalah 4 soalan saja. Nak jawab semua boleh tak, Hakim? Boleh, Ustazah? Boleh. Tapi tidak digalakkan. Sebab kesian pemeriksa. Nak tanda banyak. Baik, kemudian bila kita campurkan tadi, Hakim, 20 markah dengan 80 markah, maka kita akan pelori bahagian A dan B, kita akan dapat 100 markah. Baik, kita tengok bentuk bahagian A ni, bentuk yang pertama. Bentuk dia adalah soalan berbentuk istilah. Soalan bentuk istilah. Baik, Ustazah minta tolong. Minta tolong Farah lah. Okey, Farah, apakah jawapan untuk soalan pertama? Nombor 1. Farah baca sesuatu soalan perkara dulu. Yang dapat menghiburkan. Sesuatu perkara yang dapat menghiburkan dan menggembirakan hati seseorang yang selari dengan kehendak syarak. Jawapannya hiburan dalam Islam. Hiburan dalam Islam. Betul ke salah ni? Betul, Ustazah. Kita tengok. Kita tengok. Okey. Mantap. Terbaik, mantap. Farah. Baik, kemudian kita akan tengok bagaimana jawapan dia boleh dapat hiburan dalam Islam. Bila dapat soalan istilah ini, maka kita kena tengok keyword dia. Apa keyword dia kat sini? Perkara yang menghiburkan. Perkara yang menghiburkan itu apa? Mestilah hiburan. Kemudian mengikut ataupun menurut syarak. Menurut syarak itu adalah dalam Islam. Dekat sini kita dah tahu dah jawapan dia adalah hiburan dalam Islam. Pastikan tengok pada keyword. Bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, carta dan rajah. Baik. Silakan Dini. Silakan Dini. Soalan contoh, merujuk carta B di atas, P ialah selari dengan kehendak syariat dan Q ialah memenuhi tuntutan fitrah manusia. Terus betul, jawab. Tazah? Mantap. Jom kita lihat jawapannya. Betul lah. Yang pertama betul, yang kedua betul. Yang kedua pun betul. Itu maknanya kita punya murid ni, dia telah menguasai, dia telah ingat apa dia konsep hiburan dalam Islam. Bahagian ini memang kena ingat. Kalau kita tak ingat, maka kita tak boleh nak jawab soalan ni. Baik. Kita pergi kepada bahagian B. Bahagian B, bentuk pun ada bentuk juga. Bentuk soalan bahagian B ni yang pertama adalah berbentuk pengertian. Soalan pengertian. Silakan Akila. Akila baca soalan dulu ya. Silakan Akila. Nombor 1, apakah maksud hiburan dalam Islam? Jawapannya ialah hiburan dalam Islam ialah sesuatu perkara yang dapat menghiburkan dan menggembirakan hati seseorang yang selari dengan kehendak syarak. Terima kasih Akila. Kita tengok jawapan Akila. Betul. Hiburan dalam Islam ialah suatu perkara yang dapat menghiburkan dan menggembirakan hati. 1 markah kat sini. Seseorang yang selari dengan kehendak syarak. 2 markah. Maknanya lengkap. Jawapan dia lengkap. Dapat dia memperoleh 2
2 markah. Apa yang perlu kita tengok dalam soalan? Okey. Yang pertama adalah kita kena tengok kata tugas dia. Okey, yang pertama adalah kata tugas. Yang kedua adalah kehendak soalan. Dia nak apa? Maksud hiburan. Bagilah maksud hiburan. Jangan bagi konsep pula. Betul. Okey, kemudian kita tengok markah dia bagi berapa. Dia bagi markah 2. Pastikan ada cukup poin dia. Baru dapat markah penuh. 2 markah ya, bukan 2 muka 2 surat. markah. Tengok 2 muka surat, buat 2 muka surat jawapannya. Okey, kita tengok bahagian B. Soalan isi yang hanya mengandungi 1 markah. Soalan isi 1 markah. Jadi kita silakan Aidit. Okey, silakan. Adik baca soalan dulu ya. Senaraikan 4 jenis hiburan yang diharuskan dalam Islam. 4 jenis hiburan yang diharuskan dalam Islam ialah bernasyid, membaca novel, menonton televisyen dengan beriadah. Antara 4 ni Adit, awak suka yang mana? Antara 4 ni? Bersukan. Bersukan. Samalah kita. Orang lelaki ni memang bersukan. Ya. Okey. Baik, kita nak tengok jawapan Adit ni betul ke salah. Okey, cara dia jawab pun memang betul. Sebab apa? Dia telah salin. Kata tugas dekat atas ni. Kata tugasan. Kemudian dia salin apakah kehendak soalan. Dia kehendak, yang pertama Ustaz sebut tadi, senaraikan. Mesti kena ada kata tugas. Senaraikan dan soalan nyatakan adalah soalan yang minta isi. Kemudian kata tugas dia apa? Dia minta berapa bilangan dia? 4. So bagi 4. Okey, kata dia minta apa dia? Jenis hiburan yang diharuskan dalam Islam. Okey, dan markah dia adalah 4 markah. Jadi kita bagilah 4. Kita salin balik 4 jenis hiburan yang diharuskan dalam Islam adalah menonton televisyen, nasyid, bersukan dan mendengar radio. Jawab simple je. Satu perkataan pun dah dapat 1 markah. 1 markah. Baik, Tazah. Tadi kita ada dengar Aliyah kata yang hiburan ni dia ada adab dan etika dia. Ya, betul. Jadi apakah adab dan etika ni, Tazah? Baik, adab dan etika hiburan. Terima kasih Hakim. Adab dan hiburan ni ialah yang pertama boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan kita punya adab yang pertama adalah kita dapat tingkatkan iman. Kalau merosakkan iman maka tidak boleh. Okey, yang kedua tidak bercanggah dengan syarak. Okey, tidak bercanggah dengan syarak. Kalau mesti ikut pada syarak. Yang ketiga berteraskan nilai akhlak Islam. Okey, tengok akhlak tu bentuk akhlak ataupun merosakkan akhlak. Yang keempat sentiasa memelihara ibadah wajib. Bila kita buat hiburan maka jangan tinggal solat. Yang kelima menghasilkan karya hiburan yang asli. Okey, tidak ada cetak rompak, berhibur secara sederhana iaitu wasatiyah. Tidak boleh berlebih-lebihan. Yang ke-7, tiada unsur yang merosakkan akidah. Dalam lagu-lagu kita tu tidak ada unsur-unsur yang merosakkan akidah. Dan yang terakhir Ustazah minta siapa ya? Akilah. Okay. Akilah. Silakan Akilah. Yang terakhir apa dia Akilah? Akilah boleh nampak? Yang terakhir apa dia? Okey, yang hujung sekali. Yang hujung sekali sebelah radio tu. Apa dia tu? Akilah boleh nampak ke? Tak boleh. Sebelah gambar radio tu apa dia? Mungkin ada sahabat lain boleh bantu Akilah. Siapa yang nampak di hujung tu? Farah boleh Farah? Boleh. Okey, silakan. Yang terakhir ialah tidak mengganggu atau menzalimi orang lain. Mestilah dia, terima kasih Farah, tidak mengganggu ataupun menzalimi orang lain. Kenapa tak boleh ganggu dan menzalimi? Contohnya kita pergi majlis kahwin. Suka Hakim selalu pergi majlis kahwin. Dah lama dah kita pergi majlis kahwin ni. Betul. Ada hiburan, pasang radio. Pasang radio pula kuat-kuat sampai mengganggu satu kampung. Tak boleh tidur. Maka kat situ ada gangguan. Bila ada gangguan, maka perkara itu menzalimi orang lain. Bila menzalimi, maka tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak dibenarkan. Baik Ustazah, jadi itulah hiburan iaitu benda yang menggembirakan hati seseorang dan bertepatan dengan kehendak syarak. Dan ada 5 konsep hiburan sebenarnya. Yang pertama iaitu mengagungkan Allah dan mendidik jiwa. Yang kedua selari dengan kehendak syarak. Yang ketiga meliputi aspek iman dan akhlak. Yang keempat memenuhi tuntutan fitrah manusia. Dan yang terakhir membangunkan potensi umat Islam. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan ustazah kita, tetapi kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM
TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Nurul Hazirah binti Jamaluddin, panitia tasawur Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Nusa Jaya Gelang Patah, Johor, juga murid-murid dalam talian kita. Baiklah, bagaimana setakat ni, boleh kita teruskan murid-murid dalam talian? Kalau boleh tunjuk sikit begini. Boleh Cantik. Baik, Ustazah, tadi kita dah belajar tentang adab dan etika hiburan ni. Jadi apakah kepentingan adab dan etika tersebut? Okey, terima kasih. Memang tepat sekali dengan kita punya slide ni. Kepentingan adab dan etika hiburan menurut Islam. Apa pentingnya? Kenapa penting pula kena ada adab ni? Tak boleh main basah je kan? Baik, yang pertama, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beradab, yang Hakim kita berhadap, kita jaga etika, maka secara tak langsung kita telah meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak minta pula Aidit untuk bacakan. Silakan Aidit. Mengetahui batasan dalam berhibur, menjaga jiwa dan maruah diri, dan menghasilkan hiburan selari dengan akhlak Islam. Okey, terima kasih Aidit. Itu antara kepentingan lain mengetahui batasan dalam berhibur. Kita tahu apakah batasan-batasan. Tak mainlah kita main langgar je. Kita tahu batasan tutup aurat, tak boleh bercampur lelaki dan perempuan. Kemudian menjaga jiwa dan maruah diri. Bila kita jaga, kita dapat menjaga secara tak langsung, jaga maruah diri kita sebagai seorang Islam. Okey. Dan yang akhir sekali, menghasilkan hiburan yang selari dengan akhlak Islam. Akhlak Islam ni akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak yang memberikan cerminan yang baik kepada umat Islam. Baik. Kita tengok lagi bentuk soalan. Boleh Hakim? Boleh Ustazah. Semua murid-murid. Boleh lagi. Kita nak bincang soalan ni. Dah bersedia untuk menjawab soalan? Okey, Ustazah. Minta Farah. Okey, Farah. Silakan Farah. Mengandungi unsur yang merosakkan akidah. Jawapannya U. Manakala memelihara ibadah wajib ketika berhibur ialah T. T apa, Farah? T itu apa? Hiburan? Boleh bacakan yang T tu? Hiburan. T itu ialah hiburan yang mengikut etika dalam Islam. Okey, terima kasih Farah. Terima kasih Farah. Baik, kita tengok jawapan Farah. Yang pertama U betul. Okay, betul. Yang kedua T pun betul. Tahniah Farah. Tahniah Farah. Baik, tapi Hakim apa yang kita kena tahu untuk soalan ni? Baca soalan. Murid-murid kita, calon-calon kita selalu main jawab je. Dia tak baca soalan. So kena baca soalan. Apa soalan dia? Pilih antara T ataupun U. Nanti ada orang dia tulis pula yang panjang-panjang ni. Soalan dia kata, pilih antara T dan U. Maknanya kita kena tulis apa dan jawapan? T ataupun U sahaja. Tak perlu tulis yang panjang-panjang ni. Okey? Baik. Seterusnya, bentuk betul ataupun salah, paling best yang ini. Dia main dadu je dia jawab. Okey. Main dadu je. Baik, silakan Cikgu Sahira. Okey. Cikgu Sahira kita. Okey, tandakan right pada pernyataan yang betul, tandakan pangkal pada pernyataan yang salah. 1. Berhibur dengan hiburan yang melampau batas, salah. 2. Menghasilkan hiburan yang selari dengan akhlak Islam. Betul. Okey. Dengan mantapnya cikgu menjawab lain macam. Okey, baik, kita tengok jawapan. Yang pertama, berhibur dengan hiburan yang melampaui batas. Salah, tanda pangkal. Menghasilkan hiburan yang selari dengan akhlak Islam. Tanda right. Okey, pun sama macam tadi. Bagus cikgu. Cikgu baca. Baca soalan. Jangan tulis yang ini. Jangan tulis yang ini. Betul. Tulis yang ini. Dikuatiri nanti bila kita tak ikut arahan soalan, maka jawapan kita jadi salah. Sia-sia Ustazah. Sia-sia jawab. Baik, kita tengok bahagian B. Soalan isi. Tadi soalan isi 1 markah. Ni soalan isi membawa 2 markah. Okey, silakan Maisara. 1. Jelaskan 2 cara mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan hiburan yang melalaikan. 2 cara mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan hiburan yang melalaikan. Yang pertama, memperbanyakkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, mendalami ilmu agama Islam. Okey, terima kasih. Betul.
Tepat sekali jawapan. Mai Sarah. Tapi tengok jawapan Ustazah. Mendekatkan diri dengan Allah, mempelajari ilmu agama. Cara Mai Sarah jawab tu betul. Mantap. Sebab apa? Dia ada bagi ni, dia salin balik. Dia salin balik yang atas ni. Kena salin balik ni. Okey. Sebab apa? Kita nak mudahkan pemeriksa. Bila pemeriksa tengok dah tahu dah soalan apa nak tanda. Okey. Seperti Ustazah ulang tadi, mesti ada kata tugas. Tengok bilangan dia. Tengok markah. So kat sini boleh dapat 2 markah, 2 markah, dapatlah 4 markah. Okey. Kita tengok bentuk yang seterusnya. Yang paling best. Soalan kebat Hakim. 6 markah tu. Menangis yang jawab ni 6 markah. Okey, Aidit, silakan Aidit. Okey, Aidit. Baca soalan dulu macam biasa. Terdapat segelintir remaja yang gemar mengunjungi pusat-pusat hiburan yang menyajikan hiburan berbentuk nyanyian, tarian, muzik yang kuat dan pergaulan bebas untuk mencari ketenangan jiwa. Berikan pandangan anda mengapa perkara tersebut berlaku. Mereka terleka dengan hiburan tersebut kerana mereka tidak mengambil berat tentang hukum hakam Islam yang telah ditetapkan sehingga membiarkan mereka lalai apabila berhibur. Kesannya, mereka akan mudah terpengaruh dengan gejala negatif seperti berzina, meminum arak. Kesimpulan materas segala perbuatan yang tidak bermoral itu. Okey, terima kasih. Panjang lebar jawapan dia. Tu kalau satu muka tak tu? Okey, tapi yang penting tadi Ustazah tengok. Ustazah check dalam scan. Dapat 6 markah. 6 markah Hakim nak bagi berapa Hakim? 6 markah Ustazah. 6 markah Okey, bagus. Okey, dapat 6 markah. Sebab apa? Sebab apa dia dapat 6 markah? Sebab dia ada bagi isi. Ataupun kita panggil dalam penandaan adalah fakta. Dia fakta dia. Kemudian dia bagi pula huraian yang pertama. Dia bagi huraian 2, huraian 3, huraian 4 dan dia bagi kesimpulan. Maka dapatlah dia 6 markah. Ini contoh jawapan saya. Okey. Dia bagi kat sini ini adalah fakta. Kemudian yang kedua, huraian yang pertama. Okey, dia bagi huraian yang kedua. Okey, huraian yang ketiga. Kemudian huraian yang keempat dan akhir sekali dia ada kesimpulan. Mesti ada kesinambungan antara satu sama lain. Kalau atas cerita lain, bawah cerita lain, tak jadi markah. Yang penting dia ada kesinambungan antara satu dan yang lain. Baik. Kita sambung lagi ulang kaji kita. Iaitu hiburan dalam kehidupan. Macam mana kita nak buat hiburan? Apakah tindakan kita sekiranya Hakim? Ustazah bagi projek ni. Projek konsert amal. Kat sekolah nak buat konsert. Boleh ke buat konsert ni? Okay, kita nak pastikan apakah tindakan yang boleh kita lakukan semasa berhibur menurut Islam. Okey, boleh tak Akila? Bagi satu Akila. Okey, Akila. Satu ialah tiada pergaulan bebas antara perempuan dan lelaki. Tiada pergaulan, betul? Kalaulah Akila jadi pengerusi program, dia kena pastikan apa? Tak ada pergaulan antara lelaki dengan perempuan. Sebab apa? Nak pastikan yang konsert tadi tu bertepatan dengan syariat Islam. Kita tengok jawapannya. Okey, antara yang boleh kita lakukan lagi, niat kita nak buat program tadi tu adalah kerana Allah, bukan kerana yang lain, nak glamour ke apa. Kemudian lirik lagu tidak bercanggah dengan syarak. Kalau lirik lagu tu bercanggah dengan syarak, maka kita elakkan, tapis, siap-siap. Siapa penyanyi? Cek dahulu. Kemudian menghormati waktu solat. Bila masuk waktu solat, maka kita pergi solat. Kita pastikan pengunjung-pengunjung tu mesti pergi solat. Kita umumkan ada solat. Kena solat. Kemudian memakai pakaian tu mestilah menutup aurat. Bagi yang Islam nak masuk mesti pakai menutup aurat. Kalau yang bukan Islam, pakailah pakaian yang sopan. Okey. Dan akhir sekali tadi, kita dah sebut dah tadi, tiada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Tetapkan. Ini bahagian lelaki, yang ini bahagian perempuan. Tak boleh campur. Bila campur tu macam-macam boleh jadi. Okey. Okey. Baik. Kita nak tengok yang seterusnya. Bagaimana kita nak aplikasikan, bagaimana kita nak aplikasikan ataupun jadikan hiburan ini sebagai satu ibadah. Tadi kata hiburan. Sekarang ibadah mana satu ni Hakim? Hiburan ke ibadah? Mana satu ni? Dah keliru Mana satu ni? Okey. Bagaimana kita nak jadikan hiburan tu sebagai satu ibadah? Aidit, silakan.
menyukai dengan nasyid dengan keimanan. Okey, dengar nasyid dengan penuh keimanan. Tadi dia dengar Hakim nyanyi, beriman, meningkatkan keimanan. Okey. Amin. Baik. Okey. Yeah. Antara aplikasi yang boleh kita laksanakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita tak sedar sebenarnya hiburan tu boleh jadi ibadah. Betul. Bagaimana? Contoh dia, yang pertama, menyukai dendangan nasyid yang boleh tingkatkan lagi keimanan kita kepada Allah. Kita dengarlah tadi kan, Hakim nyanyi. Hakim nyanyi. Ataupun kita dengar penyanyi-penyanyi nasyid kita nyanyi. Subhanallah walhamdulillah. Bila dengar saja, ya Allah, kita rasa Allah. ingat Allah. Okey. Baik, seterusnya gemar bersukan. Gemar bersukan sebagai satu bentuk hiburan dan aktiviti dia dah. Selalu kita main sukan saja. Selalu main bola saja. Okey, tapi kita tak tahu pun bahawa sukan tu sebenarnya boleh membawa kita kepada ibadah. Itu sebab apa Islam menggalakkan kita untuk menjaga kesihatan. Kemudian gemar mengikut musabaqah Al-Quran yang disiarkan di televisyen. Selalu dengar kan, tu macam tak ada apa-apa. Sebenarnya bila kita dengar tu, selain dapat menghiburkan hati, betul, dan dia juga dapat menjadikan dia satu ibadah. Sebab apa? Dengar ayat Quran dapat pahala. Betul. Okey. Jadi Ustazah nak kongsikan dengan penonton dekat rumah satu video yang Ustazah sediakan. Bagaimana kita nak aplikasikan hiburan dalam kehidupan kita. Okey, jom kita saksikan. Jom kita saksikan. Itulah dia ciri lelaki soleh. Nyanyi boleh, solat jaga Razah. Allah cari iman kita ni. Baik, kita nak tengok. Macam tu adalah contoh bagaimana dia walaupun dia berhibur, sambil dengar azan terus pergi solat. Itu menyebabkan kita hiburan tadi menjadi satu ibadah untuk kita. Baik, secara kesimpulan kita boleh tengok kat sini bagaimana hiburan bila bertemu dengan syariat, maka dia akan menjadi ibadah. Bila bertemu saja dia akan jadi ibadah. Baik, kita nak pergi kepada soalan lagi. Dah bersedia? Kita nak pergi soalan Dini. Dini kata kenapa tak panggil saya? Dini, silakan Dini. Lengkapkan pernyataan berikut dengan jawapan yang sesuai. 1. Islam membenarkan manusia berhibur asalkan hiburan tersebut tidak melanggar batas syarak. 2. Adab yang perlu dihayati apabila terdapat lelaki dan perempuan dalam sesuatu majlis ialah berpakaian menutup aurat. Betul Ustazah? Okey, betul ke salah? Kita tengok dulu Hakim. Betul, syarak. Yang kedua, menutup aurat. Mesti kena pastikanlah dekat sini tak ada pilihan jawapan. Maknanya kita kena compare dengan ayat tersebut. Kita kena faham. Baik. Okey Tazah, sebelum kita nak berikan soalan yang lain kepada murid dalam talian kita nak dahulu boleh Tazah? Boleh. Sebelum kita menyambung kepada perbincangan seterusnya iaitu berkaitan hiburan menurut Islam, dan tadi kita dah belajar tentang kepentingan adab dan etika hiburan, iaitu yang pertama meningkatkan keimanan kepada Allah, yang kedua mengetahui batasan dalam berhibur, yang ketiga menjaga jiwa dan maruah diri, dan yang terakhir menghasilkan hiburan selari dengan akhlak Islam. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan Ustazah, tetapi kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Nurul Hazira binti Jamaluddin,
Panitia Tasawuf Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Nusa Jaya Gelang Patah Johor dan murid-murid dalam talian kita. Baiklah, tadi kita berhenti pada soalan yang pertama Ustazah. Sekarang ni kita nak raikan soalan yang kedua pula. Silakan Okey, Ustazah. tak sabar nampaknya. Ya. Murid-murid kita tak sabar. Siapa nak kena jawab? Okey, silakan Maisarah. Okey. Silakan. Terangkan 2 garis panduan yang perlu dipatuhi sebelum menganjurkan sesebuah program berbentuk hiburan. 2 garis panduan yang perlu dipatuhi sebelum menganjurkan sesebuah program berbentuk hiburan ialah mengasingkan kedudukan lelaki dan perempuan supaya tiada pergaulan bebas. Kedua, memakai pakaian yang menutup aurat supaya tidak terjerumus ke arah maksiat. Ni memang mantap jawapan Maisarah. Saya tak ajar lagi, dia dah tahu ni macam mana ni. Okey, baik. Dalam jawapan, ni contoh jawapan Ustazah. Baik, dalam jawapan untuk tajuk huraian soalan isi dan huraian ni, kita tengok dulu kata tugasan dia. Untuk ni ada soalan terangkan, sekiranya soalan tu terangkan, soalan huraikan, maka mesti pastikan jawapan ada isi, ada huraian. Jadi macam nak buat huraian Ustazah? Okey, gunakan formula Ustazah bagi ni, mentor Ustazah, iaitu suka. Apa dia suka? S supaya, U untuk, K kerana, A agar. Sambung dengan perkataan ini, maka kita dapat huraian dia. Okey, kat sini contoh dia. Tiada pergaulan bebas. 1 markah, isi. Agar tidak dimurkai Allah, huraian. Okey, menghormati waktu solat, isi. Supaya dikasihi Allah. Pendek saja dah dapat 4 markah. Mudah kan? Baik, seterusnya. Kita nak tengok kebat lagi. Okey Ustazah, ini antara soalan kebat Ustazah. Jadi kebat ni antara orang kata markah yang tinggilah, iaitu 6 markah pun ada. Jadi apakah cara terbaik untuk murid-murid kita ini dapat orang kata menjawab dalam keadaan yang baik akan soalan kebat ni? Okey, untuk soalan kebat ni kita perlukan, kita kena faham apa tu soalan kebat. Yang pertama kita tahu ada stimulus. Stimulus ni ada gambar-gambar ataupun dia ada jadual kat atas tu. Kemudian dia ada soalan dia. Kita kena faham soalan betul-betul. Okay, kena faham soalan. Kalau tak faham soalan macam mana nak jawab? Kena faham soalan. So soalan kat sini, bersukan merupakan, ini dia bagi stimulus. Bersukan merupakan salah satu hiburan yang dapat menghiburkan dan menggembirakan hati seseorang. Baru kita pergi kepada soalan. Dan untuk soalan ni, 2 markah tambah 4 markah. Kita ada 2 markah, soalan 2 markah dahulu. Baru kita pergi kepada soalan kebat seterusnya. Kita tengok nanti. Hakim. Baik, silakan Farah. Okey Farah. Apakah jawapannya? Bersukan merupakan salah satu hiburan yang dapat menghiburkan dan menggembirakan hati seseorang. Nombor 1, nyatakan 2 contoh hiburan yang diharuskan dalam Islam selain daripada aktiviti di atas. 2 contoh hiburan yang diharuskan dalam Islam ialah mengaji dan yang kedua ialah bernasyid. Mengaji dan bernasyid. Baik, kita tengok contoh jawapan Ustazah. Nasyid. Mengaji pun betul. Kemudian menonton televisyen. Dia kira sebagai, dia jawab soalan nyata kan. Kat sini dia belum kebat lagi. Nanti kita masuk soalan yang kedua, baru dia kebat. Yang nasyid, 1 markah. Menonton televisyen, dapat 1 markah. Cukup dapat 2 markah. Okey, kita nak tengok yang seterusnya. Ni yang 4 markah. Kebat 4 markah. Tadi Hakim tanya macam mana nak jawab dengan bagus ni. Okey, teruskan. Farah. Nombor 2, terdapat rakan anda di sekolah tidak menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan ketika menjalankan aktiviti sukan. Apakah tindakan yang perlu anda lakukan agar aktiviti sukan yang dilaksanakan dapat menepati etika hiburan dalam Islam? Jawapan saya, menasihati rakan dengan baik supaya sentiasa menjaga batas pergaulan dalam apa-apa keadaan. Hal ini selaras dengan konsep hiburan yang selari dengan kehendak syariat. Kesimpulannya, segala perbuatan itu perlulah berpandukan syariat-syariat yang telah ditetapkan agar tidak dimurkai Allah. Kemas. Mantap. Ya Allah. Ini bagi berapa ni? Hakim lagi berapa Hakim? 4 markah Ustazah. 4, memang betul. 4 markah dia dapat. Memang. Mantap. Baik, ini contoh jawapan Ustazah dah. Perlu ada apa? Perlu ada apa? Bila pelajar dia dah faham apa kehendak soalan, maka dia akan gunakan formula. Formula ada apa? Mesti ada fakta. Tak ada fakta, kosong markah. Buatlah panjang satu muka pun tak ada fakta, kosong markah. Kemudian ada huraian 1, kemudian ada huraian 2, ataupun dia boleh bagi kesimpulan atau dihurai kali ketiga pun boleh diterima sebagai jawapan. Okey, kat sini cukup lengkap, ada isi,
ada huraian, ada huraian yang kedua, ni huraian 1, huraian 2 dan kat sini saya bagikan kesimpulan. Okey, pastikan ada hubung kait antara satu sama lain. Tengok lagi soalan kebat. Bentuk seterusnya. 1 markah tambah 5 markah. Okey, silakan Akilah. Soalan yang pertama. Soalan contoh diriwayatkan daripada Aisyah, katanya aku telah diziarahi oleh Abu Bakar di rumahku. Ketika itu di sampingku ada 2 orang gadis hamba daripada golongan Ansar sedang mendendangkan syair golongan Ansar pada hari buat. Aisyah berkata, sebenarnya mereka berdua bukanlah menyanyi. Abu Bakar berkata, patutkah ada nyanyian syaitan di rumah Rasulullah dan pada hari raya pula? Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya dan ini ialah hari raya kita. Hadis di atas merujuk kepada bentuk hiburan pada zaman Rasulullah SAW. Apakah hukum berhibur dalam Islam? Hukum berhibur dalam Islam adalah harus. Okey, terima kasih Akila. Panjang baca hadis tu. Betul. Ada calon bila baca hadis panjang-panjang, dia jam. Dia jam. Tapi jangan risau, kita baca dan kita fahamkan. Kalau tak faham hadis, maka baca saja soalan dia. Soalan dia. Okey, baik. Bila baca soalan, kita dia nak hukum aja. Dia nak hukum. So, apa hukum dia? Akila kata harus. Betul. Hukumnya adalah harus. 1 markah kat sini. Okey, kita nak pergi kepada 5 markah kebat tadi. Silakan Dini. Azan maghrib berkumandang ketika anda sedang bermain game bersama rakan. Terberhenti. Terlelap pula Dini. Kafe cyber. Berikan ujian anda apabila berhadapan dengan situasi tersebut. Sorry. Saya akan mengajak kawan-kawan saya untuk berhenti bermain game, untuk solat berjemaah bersama selepas azan berkumandang agar memperoleh pahala yang berlipat kali ganda. Kesannya, saya dan kawan-kawan tidak leka dari menunaikan kewajipan sebagai umat Islam. Kesimpulannya, kita mestilah mengutamakan perkara yang wajib agar kehidupan kita diberkati oleh Allah SWT. Terima kasih Dini. Dia berfikir sebentar tadi. Ya, betul. Dia fikir sebentar tadi. Betul tak? Okey, betul. Ada tadi Ustazah kira ada cukup 5 poin. Maka dia ada apa dia? Ada isinya, ada huraiannya. Huraian 1, huraian yang kedua, dia ada huraian yang ketiga. Kumpulan dia ada kesimpulan. Maka dia memperoleh berapa markah? 5 markah. Dia dapat 5 markah. Penuh ni dapat 5 markah. Okey. Jadinya benda ni adalah sangat penting. Jadi apa tadi? Bila hakim tanya apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan untuk bagi kita punya jawapan kebat ni mantap. Yang pertama, jangan ulang balik soalan. Salin balik tak ada idea. Salin daripada awal sampai habis. Tak ada markah. Caranya apa? Kita guna ayat kita sendiri. Ataupun hakim kita boleh tukar. Ayat kat atas, kita tukar ayat lain. Kita tukar sikit ayat tu. Jangan salin bulat-bulat. Kena tukar sikit ayat tu supaya dia jadi ayat yang lain. So kita dapat mantapkan lagi cara kita nak menjawab soalan kebat. Okey, itu saja. Tipsnya. Jangan ulang balik soalannya. Jangan ulang balik soalan. Okey, baiklah, kita pun sudah berada di penghujung kelas kita. Mungkin Tazah ada sedikit rumusan untuk murid-murid kita di rumah dan juga dalam talian. Okey, daripada keseluruhan yang kita bincangkan hari ini berkaitan dengan hiburan dalam Islam, dapatlah kita simpulkan kat sini bahawa hiburan itu merupakan perkara yang diharuskan dalam Islam. Selagi mana ia berlandaskan kepada hukum-hukum syarak. Sekiranya dia melanggar batas syarak, maka tidak dibenarkan dalam Islam. Jadinya kita sebagai orang Islam haruslah melaksanakan hiburan itu menurut Islam agar kita mendapat redha daripada Allah. Apalah hidup ni kalau tak ada redha Allah? Betul. Maka kita melaksanakan kehidupan kita ni mesti dengan mengharapkan redha Allah dan mengikut syariat Allah.
Jadi itulah hiburan tidak salah andai seiring syariah suram bertukar indah untuk kita semua dalam kehidupan ini. Baik Ustazah, jadi kita pun sudah berada di penghujung kelas kita. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Nurul Hazira binti Jamaluddin, Panitia Tasawuf Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Nusa Jaya Gelang Patah Johor, juga murid-murid dalam talian dan anda yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.